Jujur saya katakan 525 hari di Kementerian Belia dan Sukan ini ia merupakan detik-detik dan pengalaman yang saya tak dapat lupakan, dan saya amat-amat hargai tempoh tersebut. Saya tak dapat lupa tanggal 10 Mac bila saya diberi amanah untuk menjadi sebahagian daripada keluarga besar Kementerian Belia dan Sukan. Hari itu adalah hari pertama saya menjejakkan kaki ke KBS. Masih lagi cukup segar, dan ia membawa perspektif sejarah baru dalam hidup saya. Kerana soal isu belia memang adalah satu isu yang that I've been passionate. Daripada zaman saya muda, saya sendiri adalah pemimpin pertubuhan belia. Demikian juga bercakap soal sukan, yang tentu sekali lah menjadi kegemaran semua rakyat Malaysia, kerana sukan adalah harta dan hak milik rakyat Malaysia. Jadi itu adalah tempoh-tempoh yang sebenarnya yang tak mungkin saya dapat lupakan. Bagi saya, KBS ini adalah merupakan seakan satu bentuk sekolah buat saya. Saya mesti memberi pengakuan yang ikhlas bahawa saya rasa saya membesar dengan menimba pengalaman kepimpinan di sini. Di KBS inilah bermulanya dengan pimpinan pertubuhan belia. 17 bulan memang singkat, tapi dalam tempoh 17 bulan ini jugalah saya bersama dengan semua tim KBS, kami telah melalui pelbagai cabaran, bersama-sama mendepani segala ujian. Lebih-lebih lagi lah dalam situasi pandemik yang bagaimana yang sering disebut keadaan yang tak pernah terjangka, unprecedented circumstances. Dan ini adalah satu cabaran yang tak mungkin dapat dipelajari kerana ia tidak pernah berlaku dalam tempoh-tempoh yang sebelumnya. Namun setiap cabaran yang datang, kami berdepan bersama, dan sebagai insan yang diberi tanggungjawab menerajui Kementerian Belia dan Sukan, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua warga KBS, daripada ketua setiausahanya, timbalan ketua setiausahanya, pimpinan-pimpinan, pengurusan kanan, termasuk juga kaki tangan sokongan, pengarah-pengarah di peringkat negeri. Kerana KBS ni mendidik saya bahawa kita bergerak sebagai satu semangat kekeluargaan yang cukup kuat dan kukuh. Saya boleh katakan semua di kalangan mereka ni cukup committed dan mempunyai semangat juang yang cukup teruji setiap saat. With each and every one of them, I'm able to grow and shoulder my responsibility to be a good minister. Peringkat mula, kita mulakan langkah dengan 7 inisiatif proaktif KBS dalam suasana serba baru, dalam suasana pandemik COVID-19, kelaziman baru, kebiasaan baru, ataupun orang sebut sebagai the new normals. Kemudian kita mulakan pendekatan kolaborasi rentas kementerian. Sebab Kementerian Belia dan Sukan ini walaupun menaungi belia, namun hakikatnya perjuangan untuk mendapatkan apa yang dihajati oleh belia tidak berada di Kementerian Belia dan Sukan sahaja. Ia berada di hampir 17 kementerian yang lain. Maka kita mulakan dengan rentak kolaborasi rentas kementerian. Hasilnya dapat kita garapkan banyak program-program yang dapat kita hasilkan. Skim Perantisan Nasional, MyProna, MyGig, MyVac untuk vaksinasi, dan pelbagai lagi yang masih lagi in the pipeline. Dan saya yakin ia akan diteruskan dengan kepimpinan di kementerian yang akan dipimpin oleh menteri yang baru. Kemudian kita perkasakan semula obor gerakan belia, terutamanya melalui Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Negeri dan Majlis Belia Daerah, yang saya amat-amat memahami denyut nadi perjuangan mereka yang berada di peringkat akar umbi. Maka sebab itulah saya perkasakan dengan pemberian bantuan-bantuan pentadbiran yang mereka tidak perolehi dalam tempoh sebelum ini. Kita juga buka lembaran untuk melihat pendekatan terkini Dasar Belia Malaysia. Dasar Belia Malaysia yang dibuat di zaman saudara Khairi Jamaluddin, yang akan melalui hampir 20 tahun daripada 2015 ke 2035. Namun dalam tempoh yang sekejap ini, banyak benda yang telah berlaku
yang memerlukan kita melakukan perubahan dari segi model-model yang bagi membantu pembangunan belia. Maka kita tonjolkan model baru pembangunan belia yang masih dirintis oleh pihak MBM, dan insya-Allah mudah-mudahan pada tahun ini dapat dizahirkan dari segi pengisian model baru pembangunan belia ini. Demikian juga kita sokong gerakan undi 18. Kenapa? Kerana kita mahu lantai demokrasi diluaskan untuk penyertaan anak-anak yang berusia 18 tahun dalam proses demokrasi negara ini. Dan kerana ini adalah keputusan yang telah dicapai di peringkat Dewan Rakyat secara bipartisan, one of the historical ever achieved usul yang dibawa waktu itu, yang mendapat dukungan dan sokongan semua ahli-ahli parlimen. Maka Kementerian Belia dan Sukan terus membawa obor bagi merealisasikan undi 18 tahun ini. Selain daripada pembangunan belia, tentu sekalilah salah satu teras utama Kementerian Belia dan Sukan ini adalah pembangunan sukan. Sama ada sukan yang untuk berprestasi tinggi ataupun sukan untuk semua. Kita turut mengangkat agenda sukan yang sememangnya ia adalah teras di KBS. Antara pengenalan awal kita bagi memastikan sukan berprestasi tinggi ini tidak terkesan dengan pandemik COVID-19. Kita mulakan dengan kem latihan berpusat secara kuarantin untuk persediaan ke Olimpik 2020. Pengenalan gelembung sukan, inisiatif Prihatin Sukan 1.0 pada tahun 2020, kemudian diikuti dengan inisiatif Prihatin Sukan 2.0 pada tahun 2021, dan penubuhan sport bubble volunteers adalah merupakan antara usaha yang kita lakukan demi untuk pembangunan sukan tanah air. Dalam memperkasakan sukan secara holistik, melihat kepada dasar sukan negara yang telah pun berusia lebih daripada 11 tahun ketika ia mula digagaskan di zaman Datuk Seri Sabri Cik pada tahun 2009, maka kita ketengahkan suatu bentuk penyataan dasar yang baru yang kita kenali sebagai Visi Sukan Negara 2030. Visi Sukan Negara ini adalah sebagai roadmap baru, dasar baru kita dalam sukan. Kita ini ingin laksanakan secara menyeluruh melalui penyertaan pandangan-pandangan daripada rakyat, daripada seluruh masyarakat, melalui apa yang kita sebut sebagai Canvas VSN 2030. Satu perkara yang juga tidak kurang penting ialah kita tubuhkan Sekretariat Industri Sukan sebagai milestone awal untuk kita melihat industri sukan di negara ini lebih tersusun, lebih strategik dan memberi manfaat kepada para pemain industri. Saya berhasrat ingin melihat KBS juga melihat sukan sebagai salah satu daripada punca yang boleh menjana pendapatan kepada negara. KBS bukan sahaja menjadi cost center, tapi KBS juga boleh menjadi kementerian yang menjadi penjanaan kepada pendapatan negara. Banyak negara di dunia yang telah melihat bahawa sukan adalah salah satu pilar kepada pertumbuhan GDP mereka. Namun ia adalah suatu usaha yang perlu dilipat kali gandakan, memerlukan sokongan dan dukungan daripada semua pihak. Dalam pada itu, antara cabaran yang saya anggap amat besar yang dihadapi oleh saya bersama dengan tim KBS adalah bila mana setiap kali berlakunya penularan COVID-19 yang mengakibatkan angka-angka kes positif yang tinggi, maka menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil langkah dan tindakan untuk mengenakan perintah kawalan pergerakan ataupun banyak dikenali sebagai MCO. Banyak sektor-sektor yang terpaksa ditutup dan diarah ditutup. Dan antara sektor yang tidak kurang terkesannya adalah sektor sukan dan rekreasi. Dan dalam mengekang penularan COVID ini, kita usahakan untuk bentang kepada pihak MKN SOP dan pendekatan yang membolehkan sukan dan rekreasi dapat dilakukan, dibuat dan juga dilaksanakan dengan selamat. Cuma ada kalanya masa dan keadaan tidak menyebelahi kita.
Ada kalanya ia berlaku tanpa dapat kita lakukan di peringkat Kementerian Belia dan Sukan. Kita berdepan dengan analisa-analisa risiko yang dikeluarkan oleh pihak MKN, dikeluarkan oleh KKM, yang telah memaksakan kita untuk melakukan apa yang diperlukan oleh pihak kerajaan. Saya secara peribadi ingin menzahirkan rasa simpati saya, dan jarang dan tidak pernah saya lakukan di mana-mana. Namun I feel sorry to all the sport operators, gym operators, commercial sports facilities operator yang terpaksa berdepan dengan suasana yang sebegini dahsyat. Dan saya tahu banyak di kalangan mereka yang terkesan. Tapi percayalah, saya bersama dengan MSN, KBS, JBSN tidak pernah sesaat pun kami tidak membawa untuk memperjuangkan agar sektor sukan dan rekreasi dapat dibuka. Bukan hanya dibuka, tapi dibuka dengan cara yang selamat, agar saudara-saudara semua dapat beroperasi dan meneruskan kehidupan seperti sedia kala. Namun insya-Allah dalam pada itu kita mencuba untuk mencari ruang dan peluang untuk menyediakan apa yang saya sebut selalunya sebagai cushion, penampan, agar walaupun mereka terkesan, tapi mereka ada pembelaan-pembelaan bagi pastikan mereka dapat meneruskan kelangsungan walaupun kesan yang terpaksa mereka lalui ini amat-amat teruk dan dahsyat. Dan atas ketidaksempurnaan itu saya memohon ampun dan maaf, dan insya-Allah saya yakin bahawa perjuangan ini akan diteruskan oleh pengganti saya nanti, kerana tim KBS pastinya akan meletakkan keutamaan untuk memastikan operasi sukan dan rekreasi dapat dibuka semula sebagai salah satu daripada keutamaan mereka. Dan dalam hal yang berkaitan soal sukan ini juga, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada jaguh-jaguh kita, kepada wira dan wira kekuati kita yang telah berjuang dan beraksi dengan hebat dalam kejohanan Sukan Olimpik 2020 baru-baru ini. Mereka telah melakukan yang terbaik. Saya dapat lihat perjuangan mereka daripada seawal bulan 3 bila mana berlakunya MCO. Ada di kalangan mereka yang terpaksa seakan-akan berada dalam kurungan dalam program yang dikatakan sebagai quarantine based approach, tak dapat berjumpa dengan sanak saudara, tak dapat berinteraksi dengan luar, namun terpaksa melakukan latihan setiap hari, berdepan dengan tahap kebosanan yang amat tinggi dan mempunyai kesan yang amat-amat mendalam dalam soal mental condition. Dan ini semua mereka lalui atas satu semangat demi perjuangan untuk meletakkan nama negara, demi Malaysia, untuk pastikan kejayaan yang dapat mereka lakarkan di Sukan Olimpik. Dan Alhamdulillah, Sukan Olimpik telah pun melabuhkan tirai. Dan sebagaimana semua sedia maklum, walaupun kita melalui pelbagai kesukaran, kepayahan, namun akhirnya kita berjaya membawa pulang satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Ia adalah merupakan antara pengurutan pingat yang kedua terbaik selepas daripada Rio. Rio kita ada 4 perak 1 gangsa, 1 perak ada 1 gangsa. Ini adalah yang kedua terbaik. Dan saya ucapkan tahniah kepada Datuk Azizul Hasni Awang yang telah membawa seluruh rakyat Malaysia untuk satu saat dan detik bersama meraihkan kegembiraan, lupakan segala masalah, lupakan segala perbezaan, lupakan segala apa yang pernah menjadi perbezaan antara mereka, hanya untuk meraihkan kejayaan yang cukup membawa makna dan pengertian yang cukup mendalam kepada rakyat Malaysia, ialah dengan memenangi pingat perak dalam lumba bicycle track Kirin, acara Kirin. Dan demikian juga kepada Aaron Chia dan Sowi yang juga they fought till the last drop, walaupun mereka tidak dijangka berdepan dengan pasangan daripada Indonesia nombor 1 dunia, pasangan nombor 2 dunia. Akhirnya mereka berjaya membawa pulang
pingat gangsa. Ini juga merupakan satu kebanggaan. Dan kalau tanya saya sebagai Menteri Belia dan Sukan, antara kepuasan saya adalah melihat semangat juang setiap atlet yang bertarung dan beraksi di Sukan Olimpik. Sama ada dalam acara berbasikal track, sama ada dalam acara memanah, sama ada dalam acara badminton, sama ada dalam acara terjun, menembak, perahu layar. Dan ini semua memberi suatu makna yang saya tak akan dapat lupa dan menjadi bekalan untuk saya bawa dalam perjuangan saya meniti sebagai seorang ahli politik. Dan sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga Kementerian Belia dan Sukan. Pengalaman 17 bulan ini pastinya menjadi bekalan yang tidak dapat saya lupakan. Terima kasih kepada KSU, kepada TKSU, kepada Ketua Pengarah MSN, Ketua Pengarah JBSN, kepada PSM, kepada SIC dan semua tim, termasuklah pejabat saya sendiri yang banyak mendukung dan menyokong untuk saya laksanakan amanah ini sebaik mungkin. I've given the best of me throughout the 17 months of my stint ataupun tenure at KBS, and I hope pengganti saya pastinya dapat melakukan lebih baik dan mudah-mudahan mengangkat KBS pada mercu kejayaan yang lebih gemilang lagi. Penghargaan juga saya nak berikan dan rakamkan kepada semua rakan-rakan media, persatuan-persatuan sukan, pertubuhan belia dan tentu sekali lah peminat-peminat sukan, pemimpin belia yang sentiasa bersama-sama dalam perjuangan ini. Saya doakan keluarga Malaysia KBS sentiasa dirahmati dan sentiasa diletakkan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun saya pergi, KBS tetap di hati.